Industri aeroangkasa telah dikenal pasti sebagai salah satu industri yang strategik dan memberi impak besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Selaras dengan itu juga, penubuhan National Aerospace Industry Coordinating Malaysia, NAICO Malaysia, yang merupakan agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, adalah untuk menyelaras, melaksana dan memantau Pelan Tindakan Industri Aeroangkasa Malaysia 2030 dan seterusnya memacu pembangunan ekosistem industri aeroangkasa di negara ini. Ekosistem aeroangkasa di Malaysia meliputi pengawal selia, regulators yang terdiri daripada agensi kerajaan seperti Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM dan Agensi Angkasa Malaysia. Selain itu, ia juga merangkumi agensi kerajaan seperti NAICO, MIDA, Matrit dan SME Corp. Ekosistem aeroangkasa juga melibatkan pihak industri tempatan dan antarabangsa yang meliputi pembuatan aeroangkasa, reka bentuk kejuruteraan, pembuatan aero, sistem integrasi, penyelenggaraan, pembaikan dan kendalian, operasi, MRO, pembangunan dan penyelidikan IPTA serta pusat latihan, pendidikan dan kesedaran awam mengenai aeroangkasa termasuk planetarium negara. Antara syarikat yang memainkan peranan penting dalam reka bentuk kejuruteraan yang berkaitan dengan aeroangkasa ialah Strand Aerospace Malaysia. Strand Aerospace Malaysia adalah syarikat reka bentuk pesawat. Jadi saya seorang dipanggil stress engineer. Kerja saya untuk mengira kekuatan bahagian-bahagian struktur pesawat itu. Kemudian seorang lagi jurutera reka bentuk akan melukis apa yang kita design itu. Jadi Strand ni sebenarnya dia dari tahun 2006 telah mula membawa kerja-kerja reka bentuk daripada Eropah untuk Airbus dan juga daripada Amerika Syarikat untuk Boeing. Yang pertama kita fahamkan yang Strand ni adalah syarikat kerana ia adalah syarikat reka bentuk. Kami melihat industri ni daripada kawasan tempat yang teratas lah katanya kan. Kita fahamkan aircraft tu sebelum pesawat tu sebelum ia menjadi nyata. Pada masa ini masih lagi menjadi syarikat utama reka bentuk pesawat di Malaysia dan di Asia Tenggara. Kita ada juga kebolehan-kebolehan yang tidak ada pada siapa-siapa lagi di Asia Tenggara. Daripada reka bentuk pesawat itu, Strand juga sekarang ni banyak membuat kerja-kerja consultancy kerana kita sekarang membantu juga syarikat-syarikat daripada industri lain seperti elektronik dan pembuatan yang lain untuk memasuki ke dalam bidang aeroangkasa. Kebanyakannya dalam bidang pembuatan struktur pesawat. Jadi daripada situ Strand sebenarnya membantu membuka lagi pasaran untuk Malaysia dan sekaligus untuk jurutera kita yang dapat kerja reka bentuk daripada syarikat pembuatan aeroangkasa. Kita sedia maklum bahawa kerja reka bentuk pesawat ini memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi, khasnya dalam industri aeroangkasa. Dalam hal ini, Strand Aerospace Malaysia sentiasa mengadakan pelbagai usaha dan latihan untuk terus melahirkan tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Dari awal sebenarnya walaupun terdapat ramai graduan aeroangkasa, tetapi oleh kerana kerja reka bentuk pesawat ni memerlukan ilmu industri lah kalau kita nak katakan begitu Jadi Strand telah mewujudkan program training pembinaan modal insan pada awalnya di dalam syarikat Strand, tapi kemudiannya telah bergambling tenaga dengan kerajaan
Kerajaan Malaysia, ya, Kementerian Pendidikan, MARA dan berbagai lagi untuk memastikan bekalan tenaga kerja kepada syarikat kami terus berkembang dan berkualiti tinggi. Ya. Dari itu juga kerja Strand dalam membina modal insan telah pun membantu syarikat-syarikat yang lain yang juga sekarang mendapat pekerja daripada program yang telah kami dirikan dengan Kerajaan Malaysia. Strand Aerospace Malaysia (SAM) juga telah menandatangani satu perjanjian usaha dengan Samad Aerospace Ltd dari UK untuk membangunkan sebuah pesawat elektrik eVTOL. Kerjasama kita dengan syarikat-syarikat di luar negara memang kuat, sebab di situ kita bekerjasama di dalam idea yang awal untuk membangunkan apa-apa pesawat. Ya. Dengan Samad Aerospace, iaitu syarikat UK yang diketuai oleh seorang daripada Iran, ya, sebenarnya mereka ingin meluarkan kereta terbang kalau kita dah katakan begitu, ya. Ramai syarikat yang nak mengeluarkan kereta terbang di seluruh dunia, ya. Dan untuk kegunaan antara bandar, right? Jadi kalau kita daripada Kuala Lumpur ke Seremban mungkin, right? Yang kita rasa kerana sudah berbilion dolar sudah masuk ke dalam kawasan kereta terbang ni, ini adalah kerjasama yang amat penting untuk syarikat Strand dan syarikat-syarikat lain di Malaysia untuk memberi perhatian. Sejak penubuhan pada tahun 2006, kini Strand Aerospace Malaysia telah melakar kejayaan demi kejayaan. Hampir semua pesawat Airbus yang ada di dalam pasaran ni, model-model lah, ya, model-model pesawat Airbus daripada A350 yang terbaru hingga A320, 330, 380 ada reka bentuk yang telah dikeluarkan oleh syarikat Strand, right? Daripada situ saya rasa syarikat-syarikat yang kita telah bantu kemudian untuk memasuki ke dalam supply chain aeroangkasa ni, seperti syarikat UMW yang kita telah menjadi konsultan kepada, syarikat T7 Aerospace yang dulu di dalam bidang oil and gas, dan DRB Group pun ada juga antara kontrak dan projek-projek di CTRM yang Strand telah membantu. Jadi saya rasa kita telah membantu dengan banyak cara untuk menjayakan industri aeroangkasa ini dan sekaligus memperkembangkan kebolehan dan kapasiti syarikat kami. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah, peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini. Sebagaimana yang kita ketahui, ekosistem aeroangkasa merangkumi reka bentuk dan pembuatan pesawat. Dalam hal ini, sebuah syarikat Malaysia, DRB Highcom Defence Technology Sendirian Berhad, DevTech, telah memperkenalkan sebuah pesawat udara tanpa pemandu UAV pertama di Malaysia yang direka dan dibangunkan secara tempatan. Bermula pada tahun 2020, sejak kita mengalami PKP,
pihak tentera udara telah meminta kita untuk menjalankan operasi Ops Benteng, di mana kita perlu melakukan pemerhatian kepada keselamatan pantai, di mana kita telah menggunakan UAV sistem daripada negara luar. Sepanjang operasi kita mengalami berbagai masalah. Since then, kita telah decided untuk melakukan penambahbaikan dan bermulalah proses untuk membangunkan UAV sendiri. UAV yang kita lancarkan semasa DSA ini adalah membuktikan yang kita mampu melakukan UAV dari segi design, development dan pembuatan secara lokal. UAV ini berkemampuan untuk melakukan penerbangan sejauh 100 km dengan data live stream bersama pembuatan chassis ataupun HAL 100% buatan Malaysia. Industri pembuatan untuk UAV adalah yang kali pertama jika DevTech berjaya memperkomersialkan tactical UAV ini. Ini akan melibatkan berbagai industri dari segi komposit, dari segi teknologi engine, dari segi sensor kamera teknologi, pembuatan landing gear. Industri yang kita akan dapat menjanakan a lot of opportunity untuk pekerja-pekerja dan juga industri sampingan dalam pembuatan UAV. Pembangunan pesawat udara tanpa pemandu taktikal pertama negara ini merupakan satu pencapaian yang membanggakan bukan sahaja untuk industri pertahanan tempatan tetapi juga untuk industri aeroangkasa. UAV ini dapat menyediakan platform yang selamat ketika mengendalikan pelbagai situasi atau persekitaran yang mencabar. Apa yang lebih penting ialah dapat meminimumkan risiko yang melibatkan nyawa manusia. Kita dapat sokongan daripada ramai industri tempatan untuk membantu untuk melihat bagaimana lagi kita boleh buat penambahbaikan di mana teknologi yang sedia ada mungkin akan perlu ditambah baik di masa akan datang. Jadi pihak universiti, pihak saintis, engineer, aviation dan juga authority turut membantu kami untuk menjayakan program UAV yang pertama di Malaysia. Saya minta sokongan daripada semua dan juga menggalakkan anak-anak muda yang berminat untuk berkecimpung di dalam sistem tactical UAV ataupun di dalam sistem unmanned system. DevTech akan cuba sedaya upaya untuk memberi peluang kepada semua pekerja-pekerja ataupun anak-anak muda yang mahu melibatkan diri secara serius dan secara khusus di dalam industri unmanned system. DevTech juga pernah mengumumkan perjanjian kerjasama dengan beberapa institusi pengajian tinggi dalam bidang penyelidikan serta pembangunan teknologi pertahanan autonomi termasuk kawalan jauh membabitkan kapal, pesawat udara dan drone. DevTech berpandangan bahawa teknologi UAV bukan sekadar teknologi yang boleh dibeli, so it's a modern technology, it's a high tech technology. Pihak universiti telah mengambil UAV system sebagai some of their core subject. Pada saya, kita memberi peluang kepada pelajar-pelajar pengajian tinggi untuk mendapat satu kerjasama dengan industri di mana whatever yang do in the classroom, you boleh melihat kesan dia di dalam projek-projek yang sebenar. Universiti Tempatan, UTM, UTHM, UPNM telah bersetuju untuk melakukan kerjasama dan saya telah mengadakan beberapa projek yang khusus, contohnya dengan UTHM di mana kita telah membina multi-rotor drone bersama UTM involved directly dalam pembangunan UAV
yang kita launch semasa DSE. So, the opportunity untuk pengajian tinggi bukan sekadar hanya melakukan report dan tesis, but that is the opportunity yang kita bagi kepada hasil kerjanya dimasukkan dan digunakan di dalam UAV sistem yang sebenar. Dan saya rasa sebagai seorang student, bila dapat melihat hasil adalah sangat sesuatu yang boleh dibanggakan sebagai pelajar. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius tau? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) merupakan agensi yang bertindak sebagai pengawal selia dan memainkan peranan penting dalam ekosistem aeroangkasa di Malaysia. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Penerbangan Awam (DCA) dan merupakan sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia pada tahun 1969. Berkuat kuasa pada 19 Februari 2018, DCA telah dimasukkan ke dalam badan berkanun yang dikenali sebagai CAAM dengan tanggungjawab utama ialah untuk memastikan pengurusan pengawasan dan keselamatan penerbangan awam yang lebih cekap. CAAM sebagai sebuah badan kawal selia yang dipertanggungjawabkan sentiasa memantau aspek keselamatan semua syarikat penerbangan ataupun mana-mana stakeholder yang menunjang civil aviation, penerbangan awam. Melalui peraturan-peraturan yang kita keluarkan, undang-undang yang kita keluarkan, kita sentiasa menghantar pegawai-pegawai kita untuk melaksanakan pemantauan, pemeriksaan terhadap institusi-institusi ini supaya mereka semua mematuhi peraturan-peraturan yang kita telah keluarkan. Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC baharu di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA merupakan mercu tanda baharu dalam industri penerbangan awam negara, terutama industri aeroangkasa di Malaysia. Menyedari keperluan peningkatan jumlah trafik pada kadar 5 hingga 7% yang diisytiharkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Malaysia pada tahun 2010, kita telah merancang untuk membina sebuah kompleks yang boleh menampung jumlah pesawat dan teknologi untuk jangka masa 15 hingga 20 tahun akan datang. Maka itu kita telah membina, kita memohon dalam RMK 10 ketika itu sejumlah peruntukan siling lebih kurang 700 juta, maka terhasillah bangunan itu sekarang yang telah kita duduki. Kompleks ini dibina dengan harga 650 juta lebih kurang, mampu untuk menyediakan Malaysia ke arah perkembangan pesat industri penerbangan awam termasuk sistem pada jangka masa 15 hingga 20 tahun akan datang. Dengan adanya penyediaan sistem dan peralatan kawalan trafik udara yang baru, canggih dan lebih efisien ini pastinya juga akan menambahkan lagi tahap kecekapan perkhidmatan trafik udara Malaysia setanding dengan negara-negara maju di dunia. Apabila kita telah mempunyai bangunan yang selesa, teknologi yang canggih, walaupun pada halnya hakikat bahawa sebarang teknologi itu berubah terlalu laju berikut masa, maka kita mempunyai pegawai yang sentiasa mengikuti perkembangan ini dan memastikan bahawa
apa-apa aspek perubahan yang terjadi dalam dunia ini kita sentiasa ikuti. Dia ada satu program yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Sedunia yang mana menyarankan ke semua ahli di bawah pertubuhan tersebut bagaimana metodologi untuk sampai ke arah tiadanya jurang perbezaan antara sebuah negara ke sebuah negara, dan kita sentiasa memantau perkara tersebut. Adalah dijangkakan yang industri penerbangan dijangka pulih kembali menjelang tahun 2025, iaitu dengan peningkatan 95% jumlah penumpang setahun dalam tempoh selepas pandemik. Ini juga bermakna yang pengoperasian Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur ini adalah tepat pada waktunya. Dia ada beberapa aspek yang perlu kita ikuti. Bagi kami sebagai pegawai kawalan trafik udara, kita kena sentiasa bersedia. Maknanya dalam keadaan trafik yang kurang sekarang ini, kita sentiasa kena membaca ataupun kita kena simulated apa yang akan terjadi seperti pre-COVID. So, kita kena bersedia. Sama juga dengan juruterbang ataupun pemeriksa-pemeriksa kapal terbang yang lain, dia kena up to date supaya apabila peningkatan itu terjadi pada 2025, kita bersedia untuk menangani apa-apa isu yang timbul. Selari dengan pemulihan berperingkat operasi penerbangan awam seluruh dunia, maka sudah tentunya mereka yang terlibat dalam industri ini meningkatkan lagi latihan bagi memulihkan semula tahap kecekapan juruterbang, jurutera, kru kabin, staf darat dan pegawai kawalan trafik udara. Dalam memastikan kita bersedia apabila industri itu kembali seperti pre-COVID, mulai sekarang kita harus melengkapkan diri, sentiasa alert. Bagi kami di Pusat Kawalan Trafik Udara, kita mengadakan beberapa siri latihan berbentuk simulasi supaya mana-mana pegawai itu bersedia dalam apa juga keadaan. So saya harap di luar sana itu sama juga. Be alert, kalau perlu adakan third eye untuk kita melihat kembali persediaan kita untuk menghadapi situasi yang akan datang. Walau bagaimanapun saya jangkakan bahawa ini hanya dia akan berperingkat hingga sampai ke tahap yang kita jangkakan. Malaysia berada di kedudukan yang strategik, iaitu dalam pasaran perjalanan udara terbesar di dunia dan mempunyai infrastruktur yang bertaraf dunia. Secara amnya, negara ini merupakan lokasi dengan kos efektif untuk projek aeroangkasa. Oleh itu, adalah sesuatu yang perlu sentiasa diberikan perhatian oleh kerajaan serta pihak yang terbabit agar terus bersama-sama mewujudkan satu ekosistem yang kondusif agar industri aeroangkasa dapat terus berkembang maju dan menyumbang kepada kepesatan ekonomi negara.